sikit orang kata dari segi Datuk Seri pula, orang kata selepas orang kata diberi tanggungjawab, dan saya rasa ini bukan tanggungjawab kecil-kecil punya tanggungjawab yang besar sebagai ketua pembangkang. Setakat sekarang maknanya Datuk Seri rasa pencapaian antara orang kata semua di blok pembangkang itu, sebagai ketua pembangkang Datuk Seri rasa macam mana? Adakah Datuk Seri dah rasa puas? Saya tak nak buat rating sendiri macam Menteri Pakatan lah. 6 markah, 7 markah semua kan. Biar rakyat lah menilai. Cuma yang saya nampak, yang saya nampak, Kak Jan banyak buat U-turn atas dasar-dasar yang mereka laksanakan. Sebagai contoh, dulu mereka tidak berminat untuk memberikan bantuan musim tengkujuh kepada penoreh getah. Tetapi mereka teruskan akibat daripada pressure yang kita buat tekanan di dalam Dewan Parlimen. Dalam Parlimen dulu dan mereka memberi yang kata kebaikan kepada rakyat. Yang beri kepada rakyat. Kesan kepada pembangkang yang berkesan. Isu rakyat memang cara kata tadi kita akan secara bersama memberi tekanan harga lantai. Kita nak naikkan dulu, memang saya nak naikkan sampai RM3.50. Enggak getah, memang kita akan cuba yang terbaik lah. Akhirnya tekanan, harga lantai getah daripada RM2.20 dinaikkan kepada RM2.50. Kita penderoka Felda daripada pinjaman sara hidup sewaktu tanam semula. Dulu kita bagi 1,500. Diturunkan kepada 1,000. Dan nak diturunkan lagi kepada 750. Tapi kita pressure. Saya bercakap, rakan-rakan daripada Felda yang banyak Felda macam Datuk Salim, dalam satu dol tu Felda je semua kan. Jadi dia paling banyak. Dia bercakap pasal Felda. Tuan Ibrahim Tuan Man, dia daripada orang Jengka, dia bercakap pasal Felda. Walaupun dia ahli parlimen lain, tapi kawasan dia banyak Felda. Jadi orang yang tahu pasal Felda akan bercakap pasal Felda. Pressure. Dan akhirnya waktu membentang kertas putih, Menteri Ekonomi mengumumkan sara hidup Felda tersebut dikekalkan kepada 1,500. Pressure kita. Begitu juga dengan nelayan. Kita bagi 300 bulan. Perdana Menteri kata, kita tak nak lah bagi duit-duit macam ni. Sebab rakyat jadi malas, tak nak kerja. Terima duit je. Tapi pressure kita, pressure. Akhirnya, allowance nelayan dikekalkan. Walaupun kurang daripada 300 kepada 200. Kita pressure lagi Menteri body. Menteri kata, saya akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan 300. Cuma dia tak nangis dalam parlimen je. Itu je. Tapi dia tekanan kita menyebabkan dia akhirnya mengaku kejayaan yang orang kata yang dapat kepada rakyat ini ia bukan berlaku bukan berlaku macam tu saja. Dia berlaku daripada desakan pihak pembangkang. Kalau pembangkang tak kuat, Kak Jan kuda keles. Kak Jan takkan peduli. Okey Datuk Seri, kita dah sampai ke penghujung, tapi banyak lagi saya nak suruh Datuk Seri sentuh sikit-sikit berkaitan dengan apa ni yang saya nampak ketika sidang parlimen hari itu, yang dapat panas sikit, yang nampak apa ni sikit tegang sikit bila melibatkan speaker sendiri dengan komen kenyataan yang mengatakan orang kata kerjasama PAS UMNO ini akan sama seperti Taliban, kerajaan Taliban, dan Lim Guan Eng sendiri ketika itu kenyataan seperti apa ni mengisytiharkan perang, kerjasama antara PAS dan UMNO ini berisytihar perang kepada bukan Melayu dan sebagainya. Saya minta sebenarnya itulah sikap DAP. Wajah sebenar DAP. Sentiasa prejudis kepada Islam, kepada orang Melayu ni. Islam cuba nak dipotretkan sebagai pengganas. Itulah dalam kepala dia orang. Tengok saja Islam tu pengganas. Sebab itulah Mengang Komeng cakap kalau PAS bersama dengan wujudnya kerajaan Taliban. Kita dah kata UMNO dah merentah lama, PAS dah merentah beberapa negeri lama. Tak timbul penindasan pun kepada kaum-kaum dan juga agama lain. Tetapi itulah sikap mereka. Kalau kita bergabung ni seolah-olah mengisahkan perang kepada bukan Islam. Kita bersatu untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan dia orang sama. Kita tak pernah cakap pun, kita tak pernah memberi pandangan jahat pun apabila PRU ke 14 orang Cina bergabung bersatu sehinggakan 97%
menolak kita. Menyokong DAP dan kumpulan dia membangkang. Ketika itu kita tak bising pun kata China unite ini untuk apa. Bahayanya kita tak ambil itu hak masing-masing lah. Mereka dah bersatu untuk menolak kita, dan sekarang ni apa yang berlaku pada dia orang, kita pula kita bersatu untuk kepentingan kita dan sebagainya. Tapi mereka tak boleh terima. Bagi mereka apa yang kita buat salah. Apa yang kita buat resis, apa yang mereka buat adalah hak. Halal semua. Hak dia. Sebab itu bila saya bercakap bila dia kata mengisahkan perang, tidak ada sebab, tapi kerana dalam kepala dia Islam itu adalah keganasan. Sehingga perkataan jihad daripada Datuk Seri pun apabila saya kata jihad, Lip Eng, ahli parlimen Kepong, Segabut Kepong, Kepong, dia beri tempoh saya 24 jam untuk tarik balik, kalau tidak dia buat laporan polis. Saya kata itulah menunjukkan betapa prejudisnya perkataan jihad itu sendiri. Betapa prejudisnya diorang terhadap Islam. Itulah sikap sebenar DAP. Prejudis kepada Islam. Islam tu dipotretkan sebagai jahat dan sebagainya, ganas dan sebagainya. Kalau tidak takkan timbul Taliban, isytiharkan perang. Jihad tu dianggap sebagai pengisytiharan perang. Bila saya kata jihad, seolah-olah berperang. Saya kata ke dia, saya yang melancarkan jihad memerangi orang tengah. Tak ada orang, tak ada sebelum. Dan waktu tabung haji pun ni, saya cakap lagi, untuk menyelamatkan tabung haji ni daripada bankrupt dan sebagainya kerana campur tangan daripada Kementerian Kewangan ni, dan kita takut ada oleh kerana 1.25% hibah ni, takut orang Melayu, orang Islam buat keluar duit tabung haji. Kerana saya berpandangan ini mungkin salah satu daripada agenda mereka untuk collapsekan, untuk runtuhkan tabung haji. Kalau keluar beramai-ramai, institusi kewangan Islam yang paling berjaya. Kalau keluar beramai-ramai, tabung haji kolaps. Jadi saya kata kita anggaplah ini sebagai satu jihad untuk mempertahankan tabung haji. Jihad lagi saya gunakan. Jadi tapi kerana prejudisnya dia kepada Islam, sensitif sangat perkataan jihad pun dah akan terus mengaitkan Islam tu dengan keganasan, kejahatan dan sebagainya. Okey, Datuk Seri, sikit sebelum pada saya ni status room Datuk Seri. Kabinet kononnya kata Mahathir pada awal minggu pertama April, Perdana Menteri dah memaklumkan bahawasanya status room ini ditarik balik. Maknanya seolah-olah dibatalkan setelah perbincangan dalam kabinet, dan sebelum pada itu telah dibawa di parlimen. Maknanya seolah-olah kita nampak dia. Cuma masa tu saya pun ada terbaca yang tuntutan Datuk Seri bahawasanya benda tu dinyatakan dalam parlimen sekali lagi untuk memastikan benda ni betul-betul ditarik balik. Tapi akhirnya saya lihat seolah-olah macam orang kata pada akhir April hari itu, saya melihat Yang Berhormat Menteri Luar YB Saifuddin Abdullah masih seolah-olah menaruh harapan untuk meratifai dan meneruskan status room Datuk Seri. Saya nampak kajian tidak jujur dari segi statute room ni. Sebab saya yang minta di dalam, saya buat usul. Saya pun buat usul ditolak. Speaker tolak usul saya untuk membincangkan statute room atas alasan perkara itu sudah pun dilaksanakan oleh kajian. Iaitu tak perlu bincang kerana kajian dah batalkan. Dan saya bangun semula, saya minta supaya ada kenyataan menteri ataupun penyataan menteri, ministerial statement, iaitu keputusan membatalkan diumumkan di dalam parlimen. Kerana ada handset dalam parlimen itu. Dia akan tertulis, termaktub, akan tertulis di dalam handset parlimen. Yang keduanya, beri detail bila nak dibatalkan, apa tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Nak buat submission batal tu bila. Sebab saya pun tak berapa clear, tapi dipahamkan statute room ni selepas kita tanda tangan, dia akan berkuat kuasa. Berapa bulan selepas mula-mula akan berkuat kuasa beberapa bulan selepas ditandatangani. Kalau once dia dah kuat kuasa, saya dipahamkan 1 Jun. Saya dipahamkan, tapi saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Kalau 1 Jun dah mula berkuat kuasa, kalau di submit ataupun dibuat permohonan untuk menarik balik, walaupun dah ditarik balik, tetapi
kuasanya berterusan sehingga selama 1 tahun. Okey, that's why saya pun tertanya-tanya why you tak nak buat statement di dalam parlimen. Kenapa tak nak diperjelaskan kepada rakyat mengenai tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Why kita kata tidak jujur lagi? Isu ini perkara besar. Oleh kerana isu ini perkara yang besar yang melibatkan kepentingan raja-raja dan sebagainya, kenapa tidak dibentangkan di dalam parlimen? Sebelum tanda tangan. ICET kita bincang dalam parlimen. Kita tak setuju dengan ICET. Kita attack, kita beri hujah kita kenapa kita tak setuju. Dibentang dalam parlimen. Tapi statute room tidak dibincang dalam parlimen, tapi tanda tangan dulu. Bila kita tanya menteri luar di dalam parlimen, adakah dibawa ke majlis raja-raja, dia mengelak tak menjawab sampai habis. Sampai kita bergaduh-gaduh. Bukan kita bergaduh kerana kita suka gaduh. Tapi kerana dia tak menjawab. Dia kata, ya saya menghadap. Saya menghadap Agung untuk tanda tangan. So kita kata, adakah dibincangkan dalam majlis raja-raja? Ada mengelak tak nak jawab. Statute room ni sebenarnya akan melibatkan kepentingan raja-raja Melayu. Very clear dalam perkara 38/4. Apa saja yang melibatkan kepentingan raja-raja Melayu mesti dibincangkan dan diperkenankan oleh majlis raja-raja. Very clear. Tetapi kenapa tak dibincangkan? Dan baru-baru ni saya dengar forum di Universiti Melaya oleh 4 panel tu. Mereka masih lagi berkeras tak perlu bawa ke majlis raja-raja. Majlis raja-raja tak perlu membincang perkara tersebut untuk membuat keputusan. Tak perlu. Sedangkan 38/4 clear mesti dibincangkan oleh kerana ianya melibatkan kepentingan raja-raja Melayu. Jadi kita kata kenapa tergesa-gesa sangat ni nak bawa perkara ni. Dan akhirnya tarik balik. Tapi tarik balik tak jelas apa yang dilakukan. Sebab kalau dilaksanakan, maknanya raja-raja Melayu, walaupun kita dah menyediakan mahkamah khas untuk raja-raja Melayu. Mahkamah khas ni, kalau ada yang melibatkan kes yang melibatkan raja-raja Melayu, mereka boleh dihadapkan ke mahkamah khas. Kenapa perlu ada mahkamah luar, mahkamah antarabangsa? Sebab itu saya nampak ketidakjujuran kajian ini apabila nak hapuskan perkara-perkara yang penting, seperti nak menghapuskan hak istimewa Melayu, menyamaratakan Islam, menghapuskan kekebalan raja-raja Melayu. Mereka tak masuk dalam, mereka gunakan pengaruh luar. Mana backdoor seperti daripada belakang mereka nak tarik perkara itu melalui antarabangsa. Ini yang berlaku. Dua treaty ni kalau ditandatangani secara tak sedar saja hak kita ditarik daripada belakang oleh antarabangsa. Adakah ini yang kata kegagalan dua perkara saya nak tanya tu Sri. Adakah ini agenda DAP melalui ataupun melalui Peguam Negara, ataupun ini adalah kegagalan Peguam Negara dalam memperjelaskan perkara-perkara ni kepada majlis raja-raja? Saya lihat ini, sebab tu saya kata tadi agenda dah pun bermula. Agenda untuk menghapuskan hak orang Melayu, menyamaratakan Islam, menghapuskan hak raja-raja dan sebagainya telah pun bermula. Dah lama bermula. Tetapi agak sukar kerana tentangan daripada orang Melayu dan sebagainya selama ini. Tetapi kajian hari ini adalah seperti saya sentiasa sebut. Kajian hari ini adalah boleh dipanggil sebagai kajian DAP-PH. Tak boleh dipanggil kajian PH lah, kajian DAP-PH. Macam dia panggil kita lah kajian UMNO-BN. Sekarang ni kajian DAP-PH. Kita kena panggil kajian ni kajian DAP-PH. Sebab menteri ke siapa-siapa yang merentah di sekarang ni dalam kajian ini merupakan proksi kepada DAP. Sebab itu saya kata tadi banyak agenda-agenda yang tersembunyi yang mereka tak boleh buat secara direct untuk hapuskan hak kita dan sebagainya. Mereka gunakan treaty-treaty antarabangsa. ICET, Rome Statute dan sebagainya. Kalau kita alpa, kita laksanakan, akhirnya apa yang hak kita dan sebagainya akan dihilang secara sedikit demi sedikit. Okey Datuk Seri, kita dah sampai ke penghujung. Sebelum saya menutup kita mengakhiri program kita pada hari ini, saya mohon untuk Datuk Seri
bagi sedikit pesanan kepada rakan-rakan kita di luar, penonton-penonton, dan ini adalah kebenarannya, dan ini adalah perkara-perkara yang kita tak dapat baca daripada berita newspaper ataupun berita-berita terutama, tapi ini adalah kebenaran yang berlaku sepanjang Dewan hari itu, dan berkaitan dengan isu-isu. Boleh Datuk Seri bagi pesanan kepada penonton-penonton di luar? Ya, sekarang ni Dewan ada direct telecast, ya, direct pagi, tetapi tidak panjang, dan kita akan teruskan dengan UMNO online misalnya, untuk buat coverage tentang sidang parlimen. Saya harap jangan lupa tonton sidang parlimen, sama ada di TV kerajaan ataupun media-media sosial, YouTube dan sebagainya, supaya kita akan mendapat kebenaran apa sebenarnya di dalam parlimen tersebut. Parlimen ni menteri tak boleh jawab bohong. Tak boleh. Sesiapa saja jawab berbohong boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Jadi mereka mesti menjawab. Kalau tak jawab bohong tu, yang mereka menipu-nipu, lari daripada jawapan dan sebagainya. Menarilah. Bersilatlah dia dari jawapan. Tapi dia tak boleh tipu. Jadi kalau nakkan kebenaran, saya harap tonton. Parlimen dan tengok dan boleh buat perbandingan antara pihak pembangkang dengan pihak kerajaan. Ada, kita boleh buat perbandingan terus. Rakyat lebih arif, itu hak rakyat. Boleh buat penilaian. Di dasar kajian dibangkitkan jawapan dia sebagainya, kita boleh buat. Semua orang kata jawapan kelakar semua sekalipun, semua boleh daripada parlimen. Nak buat kereta terbang ke, nak apa ke, boleh. Kita semua akan ditanya di dalam parlimen dan sebagainya. Ini cadangan baru ni, tanam padi malam. Tengah malam ada projek, banyak projek kita boleh minta, LED dan sebagainya, untuk terangkan pasal lampu. Ini juga akan dibangkitkan dalam parlimen dan perlukan jawapan. Kalau parlimen bersidang hari ini, inilah soalan yang akan kita tanya. Berapa jumlah kajian nak berbelanja untuk pasang LED di sawah, contoh. Dan dia akan jawab. Sebab itu saya kata, untuk dapat gambaran yang paling tepat, tengoklah sidang parlimen. Tontonlah sidang parlimen. Allahu Akbar. Datuk Seri, terima kasih banyak. Dan mungkin sikit kita nampak kelakar tu sini, tapi ini realiti. Okey. Apa lagi? Terima kasih banyak Datuk Seri kerana meluangkan masa 1 jam di NTH Media, dan ini merupakan segmen khas yang kita akan kongsi dan siarkan setiap bulan. InsyaAllah kita akan tepati janji kita setiap minggu pertama setiap bulan, Datuk Seri. Untuk Datuk Seri kupas dan orang kata rangkulkan segala isu yang berkaitan sebulan. Dan terima kasih kepada kru penerbitan, terima kasih kepada penonton, terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam segmen khas pada bulan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.